Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid di luar sana. Okey, cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan gembira bersama keluarga tercinta. Okey, untuk hari ini cikgu akan sediakan beberapa bahan ataupun pembelajaran untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudi melihat atau menonton video yang cikgu sediakan ini. Cikgu harap semua akan mendapat manfaat dan kebaikan dari video yang cikgu hasilkan. Okey, untuk pembelajaran hari ini adalah kemahiran hidup asas. Kita akan teruskan dengan pembelajaran kita, iaitu untuk mata pelajaran kemahiran hidup asas masalah pembelajaran tahun 5. Okey, cikgu harap semua sudah bersedia dan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah kita akan belajar mengenai keselamatan dan kebersihan di ruang kerja. Ini merupakan tajuk ataupun unit yang pertama yang kita akan pelajari bagi mata pelajaran kemahiran hidup asas tahun 5. Okey. Cikgu harap semua dapat dengar dengan jelas dan faham tajuk yang kita akan sama-sama teroka. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu akan teruskan dengan kita punya objektif untuk unit ini. Okey, kita akan di akhir pembelajaran murid untuk unit ini, murid akan boleh untuk menamakan komponen alat pada pemadam api. Okey, so semua murid yang mendengar ataupun melihat video ini, murid akan boleh menamakan komponen pada alat pemadam api. Okey, yang kedua, di akhir pembelajaran ini juga murid akan boleh menyatakan fungsi bagi sesuatu alat pemadam api. Okey. Yang terakhir, murid akan boleh menguasai ataupun menggunakan alat pemadam api dengan cara yang betul. Okey, itu adalah antara objektif pembelajaran yang murid akan perolehi setelah kita selesai mempelajari unit 1 ini. Okey, walau bagaimanapun, kesemua objektif ini tidaklah tertakluk kepada kemampuan murid. Okey, so mengikut kemampuan murid yang berbezalah. Seperti semua tahu, terdapat murid yang kurang kefahaman dan terdapat juga murid yang lebih baik kefahamannya. Jadi cikgu lebih tumpukan kepada murid-murid untuk boleh menamakan komponen alat serta menyatakan fungsi pemadam api. Okey. Bagi yang murid-murid yang boleh faham dengan lebih jelas, okey, kamu boleh cuba untuk menggunakan alat pemadam api dengan bantuan daripada guru. Okey, sebelum kita terus dengan komponen kepada alat pemadam api ini, cikgu ingin terangkan kepada murid-murid sekalian jenis-jenis alat pemadam api yang terdapat di pasaran ataupun di kediaman ataupun di jabatan-jabatan, termasuklah di sekolah-sekolah kamu sendiri. Okey. Kalau kamu dapat kenal pasti, alat pemadam api biasanya dipasang pada bahagian-bahagian yang tertentu
okey, mengikut spesifikasi daripada Jabatan Bomba dan sebagainya. Okey, so jadi alat pemadam api ini mestilah berada pada tempat yang mudah untuk didapatkan, okey, dan lebih senang untuk pengguna menggunakan apabila berlaku sebarang kecemasan, terutama kebakaran-kebakaran kecil. Okey. So alat pemadam api ni untuk kebakaran yang kecil sajalah. So kalau berlaku kebakaran yang besar, apa yang kamu perlu lakukan adalah telefon bomba. Dengan bantuan bomba, kamu dapat selesaikan masalah yang berlaku ataupun kecemasan yang berlaku. Okey, jenis-jenis alat pemadam api. Okey, cuba akan jelaskan jenis-jenis alat pemadam api di sini. Ada 4, iaitu jenis debu kering. Okey, jenis debu kering iaitu jenis tabung yang berlabel biru ni. Okey, kemudian air, jenis air. Okey, kemudian jenis karbon dioksida dan seterusnya jenis buih. Okey, jenis buih. Okey, terusnya cikgu akan terangkan sedikit sajalah. Jadi murid hanya perlu mengetahui jenis alat pemadam api sahaja, dan cikgu akan terang sebaringkas lah, pertama mengenai alat pemadam api jenis debu kering ni. Debu kering ni biasanya dilabelkan dengan label berwarna biru. Okey. So, tabung silinder tetap berwarna merah, tetapi dia ada label berwarna biru. Okey. Kemudian terdapat kandungan bahan kimia dalam tabung debu kering ni, iaitu ini untuk pengetahuan tambahan silah. Okey. Antara bahannya adalah sodium, magnesium dan juga kalsium lah, mengikut nisbah yang tertentu. Okey, debu kering ni dia boleh padam semua jenis api. Debu kering ni dia boleh padam semua jenis api. Debu kering boleh memadam semua jenis api yang terdapat pada keadaan ataupun kecemasan yang berlaku. Okey, so sesuai digunakan untuk semua jenis kelas api. Kelas api ni contoh api daripada bahan-bahan kering ataupun minyak lah, dan sebagainya. Okey, seterusnya cikgu lihat pula jenis air. Okey, jenis air. So, jenis air ni adalah jenis yang biasa digunakan, dilabelkan dengan warna merah. Okey, air akan dicampur dengan sodium untuk mengelakkan air daripada beku. Okey, so dia digunakan untuk memadam api jenis bahan-bahan kering lah, seperti kayu dan sebagainya. Okey, kemudian karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ini juga sering digunakan oleh kita. Okey, so dia dilabelkan dengan label yang berwarna hitam. Okey, kalau kamu nampak dekat gambar ni, tabung yang hujung ni, okey, dilabelkan dengan warna hitam. Okey, dia tidak berbahaya. Okey, dia adalah bersih tapi mahal sikit ni, so dia akan memadamkan kebakaran di tempat yang terbuka. Jadi karbon dioksida ni akan okey. So yang terakhir adalah buih. Okey, buih.
Okey, ini adalah pembelajaran yang utama untuk kita pada hari ini, iaitu kamu mesti boleh mengenal komponen alat pada pemadam api. So ini adalah pembelajaran kita yang utama yang murid semua perlu tahu dan kenal pasti. Okey. So mari kita lihat sama-sama. Okey, yang pertama, pada alat pemadam api ini terdapat pin keselamatan. Okey, pin keselamatan. Untuk fungsi cikgu akan jelaskan untuk kelas yang seterusnya lah. Okey, so untuk hari ini kamu kenal komponen terlebih dahulu, iaitu pertama, pin keselamatan. Pin keselamatan. Okey, yang kedua, pemicu. Pemicu. Yang kedua, pemicu. Okey, yang pertama, pin keselamatan. Yang kedua, pemicu. Yang ketiga, pengukur tekanan. Pengukur tekanan. Okey, kamu boleh lihat komponen dia pada alat pemadam api ni. Okey, pengukur tekanan. Benda yang bulat ni. Okey. Cikgu akan terangkan fungsi selepas untuk pembelajaran seterusnya. Okey. Yang keempat, hos. Okey, kamu ingat dan kenal pasti komponennya dulu. Okey, hos. Kemudian yang kelima, nozzle. Okey, nozzle. Dan yang terakhir adalah tabung silinder. Tabung silinder ni adalah di mana bahan untuk pemadam api itu disimpan lah. Okey. Okey, so semua ada 6 komponen pada alat pemadam api yang perlu kamu tahulah dan ingat. Okey. Penting juga untuk kamu kenal pasti ejaan dan huruf-huruf yang digunakan. Okey, dengan jelas. Okey. Yang pertama, cikgu ulang semula. Pin keselamatan. Yang kedua, pemicu. Yang ketiga, pengukur tekanan. Yang keempat, hos. Yang kelima, nozzle. Dan yang keenam, tabung silinder. Okey, itu saja cikgu rasa perkongsian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua dapat lihat dan dengar dengan jelas video yang cikgu hasilkan ini. Sekiranya ada sebarang masalah ataupun soalan, boleh bertanya cikgu untuk kelas seterusnya. Terima kasih.